Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ulum, tajuk akidah, iaitu sifat-sifat Allah. Di mana di dalam unit 1 iaitu sama. Kamu boleh merujuk di dalam muka surat 69 hingga muka surat 74 buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Cuba kamu perhatikan gambar di bawah. Gambar ni ada seorang murid perempuan, dia sedang menunggu bas. Sambil dia tunggu bas, dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia berzikir. Maksudnya dia mengingati Allah. Gambar yang kedua, ada sekumpulan murid lelaki ni, mereka mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Murid-murid lelaki ni membaca surah Al-Baqarah bersama-sama. Okey, gambar yang ketiga, ada dua orang murid perempuan ni sedang bercakap tentang murid perempuan yang di hadapan ni. Jangan kawan dengan dia. Dan gambar yang keempat, pukul 5 pagi, ada seorang murid lelaki tak sedang solat. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku, Ya Allah. Apa yang kamu boleh simpulkan daripada gambar di atas? Semua perkara-perkara ini adalah perbuatan tentang mengingati. Gambar yang pertama ni gambar tentang dia mengingati Allah. Gambar yang kedua ni mereka mengaji sebab mereka mengingati Allah. Gambar yang keempat ni mereka mengingati kerana murid ni mengaji, murid ni berdoa kerana mengingati Allah. Gambar yang ketiga ni kenapa? Ya. Dia sedang mengumpat murid ni. Jadi walaupun murid perempuan ni tak dengar, siapa yang dengar? Siapa yang dengar kepada empat-empat perkara ni? Ya, betul. Allah yang maha mendengar. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita nak belajar sifat Allah. Allah maha mendengar. Baiklah, kita teruskan. Allah bersifat sama bermaksud mendengar. Kedua, Allah bersifat sama bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Ketiga, seperti bisikan hati manusia. Yang keempat, pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran manusia kerana Allah tidak memerlukan alat untuk mendengar dan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah boleh mendengar sesuatu yang kuat dan Allah boleh mendengar sesuatu yang sangat perlahan. Dan Allah mendengar tidak sama seperti manusia mendengar. Kita kalau mendengar, kita perlukan telinga kan. Kita perlukan telefon. Kita perlukan kalau kita bercakap dengan kawan dekat video call, kita kena guna headphone ataupun pendengar suara kan. Speaker. Tapi Allah tidak memerlukan semua tu. Sebab Allah boleh mendengar daripada sekuat-kuat suara sehingga perlahan-perlahan suara. Baiklah, seterusnya. Hukum beriman dengan Allah maha mendengar ialah wajib. Apa hukumnya? Wajib. Wajib beriman bahawa Allah maha mendengar setiap sesuatu. Kita mesti berhati-hati dalam setiap percakapan dan bisikan hati kita. Kita mesti berhati-hati dalam setiap percakapan kita. Sebab apa yang kita cakap, Allah akan dengar. Apa hati kita cakap,
Allah akan dengar. Jadi kita mesti berhati-hati. Dalil nakli dan dalil akli tentang Allah bersifat sama. Dalil nakli adalah daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil akli adalah bersumberkan daripada akal manusia. Dalil nakli. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa yang kita cakap dan apa yang kita bisik dalam hati kita. Okey, itu adalah bila dalil nakli, dalil daripada Al-Quran. Dalil akli pula daripada akal yang kita boleh fikir. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi, mustahil bagi Allah. Impossible. Impossible bagi Allah tidak boleh mendengar, kan? Jadi, Allah tu sempurna. Allah tu perfect. Jadi, kita perlu percaya dengan akal fikiran kita bahawa Allah tu perfect. Allah boleh mendengar dalam apa yang kita cakapkan dan apa yang ada dalam hati kita. Walaupun orang kawan-kawan kita tak dengar apa yang kita cakap dalam hati kita. Apa yang kita cakap dalam hati kita tentang mak ayah kita, tentang adik-adik kita. Tapi Allah Maha mendengar. Yang terakhir, kesan meyakini Allah bersifat sama ialah 1. Bila kita yakin Allah bersifat sama, kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Contohnya gambar ni. Dia tengah buat kerja. Banyak kerja ni. Lepas tu, cepat-cepat dia beristighfar. Astaghfirullah. Cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Sebab kerja banyak, kan. Dalam hati pun tak boleh nak merungut. Banyaklah kerja tak boleh. Okey, yang kedua. Sentiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah. Dalam gambar ni. Berdoa, Ya Allah, mudahkan segala urusanku, Ya Allah. Yang ketiga, menjadikan amalan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Sentiasa baca Al-Quran. Selain daripada kalau tak boleh baca Al-Quran, berzikir. Ambil tasbih, kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadikan itu sebagai amalan kita. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan kotor dan kesat serta mengumpat. Okey, jadi bila kita dah yakin Allah tu Maha mendengar, kita kena menjauhi maksiat lidah seperti mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Awak ni tut. Tak boleh. Dan tak boleh mengumpat. Tak boleh mengumpat kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, bila kita yakin Allah tu bersifat sama, hidup kita akan diberkati Allah. Hidup kita akan aman, harmoni. Keluarga kita akan bahagia. Jadi, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ingat, Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar dan wajib kita beriman dengan sifat sama Allah. Baiklah murid-murid, nanti Ustaz akan masukkan latihan di dalam Google Classroom dan kamu boleh buat. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.